Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 3, subjek USK 20102 yang terdiri daripada 7 ahli kumpulan telah menjalankan kajian terhadap nilai ilmu subjek falsafah dan isu semasa. Oleh kerana subjek falsafah dan isu semasa ini merupakan subjek lepas yang telah kami pelajari pada sen yang lepas dan merupakan subjek wajib yang dipelajari oleh setengah universiti awam di Malaysia. Kajian kami telah menganalisis tahap keberkesanan subjek falsafah dan isu semasa ini dari segi kelebihan, kekurangan, cadangan dan sebarang kritikan terhadap subjek. Yang telah kami edarkan Google Form tujuan kajian selidik kami melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kajian kami terdiri daripada isu kajian, objektif kajian, metodologi kajian, hasil kajian, serta cadangan dan peranan dan sumber rujukan untuk subjek falsafah dan isu semasa. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang isu kajian. Isu yang pertama ialah cabaran yang dilalui oleh pelajar dalam mempelajari kursus falsafah dan isu semasa. Kebanyakan responden memberi pendapat bahawa kesukaran mempelajari kursus falsafah dan isu semasa melalui atas talian tanpa bimbingan merupakan cabaran terutamanya kepada pelajar universiti. Malahan terdapat juga perspektif lain iaitu pelajar sukar untuk memahami keluasan skop dan konteks isu semasa. Isu yang kedua ialah berkaitan peratusan bahawa pelajar yang memberi pandangan bersetuju lebih ramai tentang setiap cabaran yang dicadangkan. Sebahagian mereka juga menganggap bahawa kursus ini merupakan satu subjek yang dibekalkan kepada pelajar tentang kemasyarakatan dan isu yang berkaitan dengan tata cara, bidang pendidikan, perubatan, masyarakat dan lain-lain. Isu yang ketiga ialah berkaitan tentang kaedah yang paling berkesan agar kursus falsafah dan isu semasa dapat dikuasai dengan lebih mudah. Antara pandangan yang diajukan ialah subjek ini dapat diterapkan dengan lebih baik melalui media sosial supaya lebih ramai generasi akan datang untuk memahaminya dengan lebih mudah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Seperti mana yang kita tahu, subjek falsafah dan isu semasa merupakan subjek wajib dan masyhur di kalangan mahasiswa universiti, terutama universiti awam. Sebahagian mahasiswa mempunyai sudut pandang mereka yang tersendiri terhadap subjek falsafah dan isu semasa. Objektif utama kajian adalah untuk menganalisis tahap keberkesanan subjek yang telah dipelajari di kalangan pelajar universiti awam. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti sumbangan subjek terhadap pelajar. Dan objektif kajian yang terakhir adalah untuk mencadangkan penambahbaikan yang sesuai untuk subjek falsafah dan isu semasa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merujuk kepada satu set kaedah dan teknik yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas sebuah subjek yang tertentu dan mentafsir data yang diperolehi. Kajian ini dilaksanakan untuk menentukan keberkesanan dan dapatan subjek falsafah dan isu semasa. Bagi mendapatkan sampel untuk kajian, kami telah menggunakan kaedah kuantitatif iaitu penyebaran sebuah tinjauan iaitu survey melalui Google Form yang mempunyai 15 soalan. Google Form tersebut telah disebar melalui WhatsApp kepada sampel yang disasarkan. 5 soalan yang pertama menyoalkan tentang maklumat peribadi seperti email, nama, jantina, umur dan bangsa responden. Dan 10 soalan seterusnya berkaitan pembelajaran subjek falsafah dan isu semasa. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam bentuk ini memberi gambaran yang tepat tentang keberkesanan dan dapatan subjek falsafah dan isu semasa. Secara keseluruhannya, data yang diperoleh daripada 14 responden telah banyak memberikan gambaran yang penting tentang keberkesanan dan dapatan subjek falsafah dan isu semasa. Seterusnya kita akan ke hasil kajian.
Iaitu soalan yang pertama ialah berkenaan dengan nilai yang diperoleh diperoleh pelajar daripada subjek falsafah ilmu semasa, iaitu 71.4 bersamaan dengan 10 orang setuju falsafah ilmu merupakan subjek yang mempunyai ketiga-tiga nilai, iaitu nilai perkauman, nilai keagamaan dan nilai kemasyarakatan, manakala 14.3 bersamaan dengan 2 orang pula bersetuju subjek falsafah ilmu semasa ini merangkumi nilai perkauman dan nilai kemasyarakatan. Soalan yang kedua pula, cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek falsafah ilmu semasa, iaitu mereka mengalami kesukaran untuk memahami struktur pembelajaran kerana tidak terdedah dengan pengetahuan terhadap falsafah. Seterusnya, mereka juga berada dalam fasa pembelajaran secara atas talian yang menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan capaian internet dan juga sukar untuk mengajukan soalan semasa kelas berlangsung. Soalan yang ketiga pula ialah impak positif daripada subjek falsafah ilmu semasa, iaitu 92.2% bersamaan dengan 13 orang bersetuju bahawa subjek falsafah ilmu semasa ini memberikan impak yang positif kepada pelajar. Seterusnya 7.1 bersamaan dengan 1 orang responden pula sangat setuju bahawa subjek ini merupakan subjek yang memberikan impak positif. Soalan yang keempat pula ialah huraian ringkas mengenai kefahaman pelajar terhadap subjek falsafah ilmu semasa. Falsafah ilmu semasa ini meliputi pembelajaran dan mengenai nilai-nilai dalam kemasyarakatan serta tokoh-tokoh falsafah yang terlibat dalam pembangunan falsafah kehidupan. Seterusnya, falsafah juga merupakan subjek yang menerapkan nilai kemasyarakatan berkaitan isu-isu terkini, juga melahirkan kemenjadian pelajar yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek. Soalan yang kelima pula ialah cadangan kaedah berkesan supaya subjek falsafah ilmu semasa ini dapat dikuasai ialah mengadakan perkongsian mengenai subjek dalam media sosial dalam bentuk blog, penceritaan umum dan sebagainya. Seterusnya, menggunakan kaedah Pertaminda supaya lebih menarik untuk pelajar-pelajar lain memahaminya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Pelbagai cadangan bagi meningkatkan minat terhadap subjek falsafah isu semasa dalam kalangan pelajar. Pelajar juga boleh melibatkan diri dalam program luar dan pergi ke tempat isu semasa agar dapat merasai dunia semasa ini. Perbincangan antara pesyarah dengan pelajar kurang efektif kerana ia susah difahamkan. Berdasarkan 14 orang responden, majoriti mengatakan kurang setuju terhadap perbincangan antara pesyarah dengan pelajar yang kurang efektif sebanyak 64.3%, iaitu 9 orang, manakala 35.7% ramai 5 orang mengatakan setuju. Subjek falsafah ilmu semasa sesuai dipelajari semua masyarakat atau khusus kepada pelajar IPT sahaja. Seramai 14 orang responden telah memberi pandangan yang berbeza, iaitu 85.7%, seramai 12 orang mengatakan bahawa semua masyarakat perlu mempelajari falsafah isu semasa, manakala seramai 2 orang bersamaan 14.3% telah mengatakan tidak semua perlu mempelajari subjek ini, malahan pelajar IPT sahaja yang wajib untuk mempelajari falsafah isu semasa. Subjek falsafah isu semasa dianggap relevan dan berperanan dalam kehidupan harian individu. Berdasarkan 14 orang responden, majoriti telah memilih penghayatan nilai-nilai murni dan kebudayaan berfalsafah dapat diterapkan, iaitu sebanyak 42.9%, seramai 6 orang, manakala 35.7%, iaitu seramai 5 orang telah memilih pandangan terhadap menjadikan pemikiran individu kritis, dan seramai 3 orang bersamaan 21.4% telah menyatakan pemikiran dan pengetahuan dapat diutamakan. Pemahaman atau isi kandungan subjek falsafah dan isu semasa ini dapat menyumbang ke arah atau kepada perpaduan masyarakat di Malaysia.
Falsafah melibatkan pelbagai bangsa dan agama. Jika dikaji dan diusahakan bersama, dapat mengeratkan perpaduan ini. Subjek ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang isu semasa yang berlaku di Malaysia. Seterusnya, saya pula akan menjelaskan tentang cadangan dan peranan individu bagi subjek falsafah isu semasa. Cadangan yang pertama adalah mengulas definisi kurikulum. Cadangan yang kedua dengan menghubungkaitkan subjek ini iaitu subjek falsafah isu semasa dalam kehidupan seharian, serta yang ketiga dengan melakar peta konsep tentang transformasi kurikulum sekolah rendah dari aspek tujuan, dari aspek ciri, kandungan, elemen kemahiran dan penilaian. Matlamatnya adalah untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Yang kedua, untuk melahirkan insan yang berketerampilan dan sejahtera, serta yang terakhir, dapat memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia.